Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar Asas Sains Komputer tingkatan 3. Pada hari ini kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita dan kita masih lagi berada dalam topik perwakilan data. Dalam kelas sebelumnya, cikgu telah terangkan bahawa kita akan mempelajari 3 kaedah cipher, iaitu yang pertama reverse cipher, yang kedua substitution cipher dan yang ketiga transposition cipher. Di mana dalam kelas sebelumnya kita telah mempelajari tentang reverse cipher, iaitu songsangan terhadap abjad, songsangan perkataan, songsangan keseluruhan message. Dan kita juga telah melihat substitution cipher, iaitu Caesar cipher yang merupakan cipher anjakan dan juga Pigpen cipher iaitu cipher geometri yang menggunakan perwakilan grafik. Dan pada hari ini kita akan lihat kaedah cipher yang ketiga iaitu transposition cipher. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, cikgu mahu semua pelajar dapat mengenal pasti dua jenis transposition cipher. Yang kedua, mengenal pasti cara menentukan bilangan lajur dan bilangan baris yang akan digunakan di dalam columnar transposition cipher. Dan yang seterusnya, dapat menghasilkan dan menterjemah mesej menggunakan columnar transposition cipher. Baiklah pelajar, apa itu transposition cipher? Transposition cipher mengubah kedudukan abjad di dalam teks biasa, iaitu ia melakukan perubahan ataupun pengubahan terhadap kedudukan abjad. Ia berbeza dengan substitution cipher yang telah kita pelajari sebelum ini, di mana dalam substitution cipher kita melakukan penggantian menggunakan abjad ataupun simbol-simbol tertentu terhadap abjad di dalam teks biasa. Tetapi dalam transposition cipher kita hanya mengubah kedudukan abjad, di mana cipher dilakukan pada kedudukan abjad di dalam teks sahaja. Dan perubahan ini dikenali sebagai pemutaran ataupun percampuran iaitu scrambling. Dan proses penyulitan dan nyasulit memerlukan penggunaan kunci. Jadi terdapat dua jenis transposition cipher yang kita akan pelajari, iaitu columnar transposition dan Rel-Fence cipher. Apa itu columnar transposition? Dalam columnar transposition, mesej akan disulitkan dengan menulisnya ke dalam jadual secara mendatar dengan bilangan lajur iaitu kolom yang telah ditetapkan. Satu perkataan akan dipilih sebagai kunci untuk proses penyulitan dan juga nyasulit. Jadi cikgu akan terangkan cara untuk menggunakan atau menghasilkan columnar transposition selepas ini. Okey, yang kedua, Rel-Fence cipher. Rel-Fence cipher dikenali juga sebagai zigzag cipher, di mana abjad dalam teks biasa akan ditulis semula mengikut susunan baris demi baris dan mengikut corak zigzag. Kunci dinyatakan untuk proses penyulitan dan nyasulit. Baiklah pelajar, sekarang kita lihat contoh penggunaan columnar transposition cipher. Okey. Sebelum kita melihat kepada cara penggunaan columnar transposition cipher ini, adalah lebih baik untuk kita mengetahui aspek-aspek penting bagaimana untuk menghasilkan columnar transposition cipher, iaitu apakah benda-benda penting, kriteria-kriteria penting yang perlu kita ambil tahu. Yang pertama, bilangan abjad kunci mewakili bilangan lajur, iaitu kolom. Abjad dalam kunci akan menentukan cara bagi mengubah urutan abjad di dalam mesej, manakala bilangan baris akan ditentukan daripada bilangan abjad di dalam teks biasa bahagi dengan bilangan abjad di dalam kunci. Setiap abjad dalam mesej akan ditulis pada setiap petak di dalam jadual yang akan dihasilkan. Kerana dalam kolumnar transposition cipher ini, kita akan menghasilkan cipher menggunakan jadual. Okey, kita lihat contoh penggunaannya. Okey, contoh melakukan penyulitan menggunakan columnar transposition cipher. Katalah, satu teks biasa iaitu jumpa petang nanti ya akan diubah kepada teks cipher menggunakan perkataan BOLA, bola, sebagai kunci. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah kira bilangan abjad yang ada di dalam kunci BOLA, iaitu kita dapati sebanyak 4 abjad. Langkah kedua, bina satu jadual 2 baris dan 4 lajur
4 lajur ini adalah mewakili 4 abjad tadi. Okey, langkah seterusnya, isikan baris pertama dengan perkataan bola dan baris kedua dengan nombor berdasarkan susunan abjad. Jadi kita isikan baris pertama dengan perkataan bola dan baris kedua adalah kedudukan abjad. Okey, di mana huruf A kedudukan nombor 1, huruf B kedudukan nombor 2, huruf L kedudukan 3 dan huruf O kedudukan 4. Okey, langkah seterusnya, tentukan bilangan baris di dalam jadual, di mana bilangan baris ialah bilangan abjad di dalam teks biasa bahagi bilangan abjad dalam kunci. Kita dapati bahawa bilangan abjad dalam teks biasa jumpa petang nanti ya adalah sebanyak 18 abjad dan bilangan abjad dalam kunci iaitu bola ialah sebanyak 4. Jadi, 18 bahagi 4, kita akan dapat 4.5 dan kita bundarkan ia kepada 5 baris. Okey, jadi kita hasilkan satu lagi jadual sebanyak 5 baris. Okey, langkah seterusnya, isikan semua abjad teks biasa ke dalam petak kosong dari kiri ke kanan baris demi baris. Jadi kita isikan perkataan dari kiri ke kanan baris demi baris untuk setiap teks biasa. Jadi kita mula dengan baris yang pertama J U M P dan baris yang kedua A P E T. Baris ketiga A N G N, baris keempat A N T I dan baris kelima Y A. Kita dapati terdapat 2 lagi petak kosong, maka kita bolehlah mengisikannya dengan sebarang abjad. Pada hari ini, cikgu akan isikan petak kosong tersebut dengan abjad X. Okey pelajar, yang seterusnya, tuliskan teks cipher dengan membaca lajur mengikut tertib dari atas ke bawah. Di mana tadi kita ada 4 lajur dan lajur pertama berada pada abjad A. Okey, lajur pertama PTNIX. Lajur kedua JAAY. Lajur ketiga MEGTX dan lajur keempat UPNNA. Seterusnya, teks cipher akan dihasilkan dengan mencantum ke semua abjad dari lajur 1, 2, 3 dan 4. Dan setelah kita cantumkan, kita akan dapati bahawa teks cipher yang terhasil daripada teks biasa jumpa petang ni ya ialah PTNIX, JAAAY, MEGTX, UPNNA. Okey pelajar. Yang seterusnya kita lihat contoh untuk melakukan nyah sulit menggunakan kolomnar transposition cipher. Okey, contohnya kita ingin menyahsulitkan teks cipher AHTBY, NNLRX, HAEEA, IDAJX, TAAHA, di mana perkataan rugby akan digunakan sebagai kunci. Jadi langkah yang pertama, kira bilangan abjad yang ada dalam kunci rugby iaitu 5 abjad, bina satu jadual 2 baris dan 5 lajur. Kemudian, isi baris pertama dengan perkataan rugby dan baris kedua dengan nombor berdasarkan susunan abjad iaitu abjad A 1, abjad B 2, abjad G 3, abjad I 4 dan abjad R 5. Langkah seterusnya, tentukan bilangan baris dalam jadual, di mana bilangan baris ialah bilangan abjad dalam teks cipher bahagi bilangan abjad dalam kunci. Kita dapati bilangan abjad di dalam teks cipher ini ialah 25 dan bilangan teks abjad pada kunci ialah 5. Jadi 25 dibahagikan dengan 5 kita akan dapat 5 baris. Jadi hasilkan lagi satu jadual yang mempunyai 5 baris. Kemudian, isikan semua abjad teks cipher ke dalam petak kosong secara menegak dari atas ke bawah mengikut urutan lajur, di mana lajur pertama adalah pada abjad A. Jadi kita akan tuliskan teks cipher AHTBY ini pada lajur pertama, iaitu AHTBY secara menegak, ya, baris demi baris. Kemudian
lajur kedua NNLRX, lajur ketiga HAEEA, lajur keempat IDAJX, dan lajur kelima TAAHA. Seterusnya, baca dan tulis teks biasa dari kiri ke kanan mengikut baris demi baris. Jadi kita akan baca teks biasa dari kiri ke kanan, baris demi baris. Jadi kita dapati untuk baris yang pertama, TAHNI, baris kedua, AHAND, baris ketiga, ATELA, baris keempat, HBERJ, dan baris kelima, AYAXX. Seterusnya, hasilkan teks biasa dengan mencantumkan kesemua abjad dari baris 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi setelah semua abjad dalam baris itu dicantumkan, kita akan perolehi tahniah Anda telah berjaya XX, di mana XX ini tadi adalah abjad yang digunakan untuk mengisi petak yang kosong di dalam jadual. Jadi, kita boleh singkirkan XX tersebut dan teks biasa yang akan terhasil daripada teks cipher itu ialah tahniah Anda telah berjaya. Baiklah pelajar, itulah sahaja serba sedikit penerangan cikgu pada hari ini tentang columnar transposition cipher dan juga cara untuk penyulitan dan juga nyah sulit menggunakan columnar transposition cipher. Jadi sekiranya pelajar mempunyai kurang faham, bolehlah rujuk pada buku teks atau bertanya kepada cikgu terus ya melalui WhatsApp. Okey. Jadi sebagai kesimpulannya, hari ini cikgu telah terangkan dua jenis transposition cipher, iaitu columnar transposition dan reference cipher. Tapi reference cipher ni kita akan belajar dalam kelas yang seterusnya. Okey, jadi dalam transposition cipher, apa yang berlaku ialah mengubah kedudukan abjad di dalam teks biasa, dan perubahan ini dikenali sebagai pemutaran atau percampuran ya, scrambling. Dalam columnar transposition, proses penyulitan dan nyah sulit memerlukan penggunaan kunci yang menentukan bilangan lajur dalam jadual. Manakala, bilangan baris dalam jadual akan ditentukan oleh bilangan abjad dalam teks biasa atau teks cipher dibahagikan dengan bilangan abjad di dalam kunci. Jadi para pelajar, itu sahaja penerangan ringkas daripada cikgu untuk hari ini. Jangan lupa untuk menjawab latihan yang cikgu berikan dan menghantar kerja seperti biasa. Kita berjumpa lagi dalam kelas pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.